Kali bila dia toleh ke arah perempuan tu, rupa-rupanya apa yang si Siti ni harapkan tak sama dengan apa yang terjadi. Boleh pula perempuan tu terus merenung muka si Siti ni juga. Sambil perempuan tu tenung ke si Siti ni, sambil dia tersenyum sinis je kat muka Siti. So si Siti ni apa lagi? اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Alright guys. Kalau korang nampak aku ubah setting lagi, bukan sebab apa, sebab aku dah boring dengan setting lama. Aku tukarlah setting baru, senang cakap ambil angin lah kan. Tukar lah kan, kejap ke sana, kejap ke sini je tak. Alright. So, malam ni aku nak kongsikan kat korang dua buah kisah. Kisah yang dikongsikan oleh seorang subscriber aku melalui email. Terima kasih aku ucapkan. Cerita kali ni dia lain macam sikit bunyi dia. Tapi aku tak nak bagi hint pun kat korang awal-awal ni. Aku nak korang layan je terus cerita malam ni. Tapi sebelum aku nak start cerita ni, seperti biasa, korang kena bantu aku like, comment, share dan subscribe channel Anas Rahmat ni. Tekanlah butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan dengan konten-konten terbaru daripada channel Anas Rahmat ni. Terima kasih banyak-banyak aku ucapkan kat korang yang sentiasa support aku daripada dulu hinggalah ke hari ni. So malam ni tak payah sembang panjang-panjang, tunggu apa lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kisah ni berlaku pada tahun 1988 dekat satu daerah dalam negeri Selangor. Terjadi dekat seorang pakcik ni yang hanya nak dikenali sebagai Pak Mat. Pak Mat ni umurnya masa kejadian tu lebih kurang dalam 50 tahun dan dia merupakan seorang pesara askar. Pak Mat ni orangnya jenis orang yang aktif. Walaupun dia dah bersara daripada askar, tapi dia ni memang jenis yang tak reti nak duduk diam. So, memandangkan dia tak ada benda nak buat apa-apa kan. So, dia pun apply lah kerja sebagai seorang security guard dekat sebuah gudang pertanian yang jarak daripada rumahnya tu lebih kurang dalam 10 km. Pak Mat ni, dia pergi ke tempat kerja dia hari-hari dengan menaiki sebuah motor. Motor Honda Petak kesayangan dia. Melalui jalan raya utama Teluk Intan Kelang. Yang pada zaman sekarang ni, jalan tu lebih dikenali dengan nama baru dia, Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE. So Pak Mat ni dia masuk kerja pukul 8 malam. Dah pun menjadi kebiasaannya kalau dia bertolak daripada rumah tu nak menuju ke tempat kerjanya tu seawal pukul 6.30 petang. Dan biasanya dia akan stop sekejap untuk berhenti solat maghrib dekat mana-mana masjid yang berhampiran dengan dia. Mana-mana masjid yang dia lalu tu dia akan stop lah untuk berhenti semayang solat maghrib. Nak dijadikan cerita, masa hari kejadian tu Pak Mat ni dia bertolak pergi kerja agak lambat sikit daripada waktu biasa dia pergi bertolak kerja tu. Lebih kurang pukul 7.15 malam. Memandangkan dia pun dah lambat sangat masa tu, Pak Mat ni pun dia ambil keputusan untuk lalu satu jalan shortcut. So masa lalu jalan tu, dekat pertengahan jalan tu, Pak Mat ni dia berselisih dengan seorang lelaki tua yang umur lelaki tua tu anggarannya lebih kurang dalam 70-an. Dia pakai jubah dengan sarban kala putih berjalan perlahan je dekat tepi jalan. So Pak Mat ni pun, dia tanpa fikir panjang, dia pun berhentikanlah motor dia betul-betul dekat tepi pakcik tu. Dengan niat, dia nak tanyalah dengan pakcik tu kalau pakcik tu nak pergi mana-mana kan. Kalau dalam laluan Pak Mat ni, bolehlah Pak Mat ni ditumpangkan sekali. So dia pun tanya, "Pakcik nak pergi masjid ke? Kalau nak tumpang, jom lah. Saya boleh tolong hantarkan sekali." Lawa Pak Mat ni pada pakcik tu. Tapi pakcik tua tu, dia just diam je. Tak sepatah pun dia menjawab. Tapi walaupun dia tak menjawab, tapi tangan dia tu menunjuk dekat arah simpang hala ke jalan utama tau.
Seolah-olah macam dia nak bagi tu dengan Pak Mat ni, yang dia nak pergi ke situ. So Pak Mat ni pun, dia tanpa teragak-agak, dia suruhlah lelaki tua tu naik dekat atas motor dia. Dia nak tolong hantarkan pakcik tua ni. So masa lelaki tua tu dia sentuh je bahu Pak Mat ni, masa dia nak naik motor lah dengan Pak Mat tu kan, dia kan naik motor, dia sentuh lah bahu Pak Mat tu kan. So Pak Mat ni dengan tiba-tiba dia macam tersentak tau. Sebab dia terasa tangan lelaki tua tu dia macam sejuk sangat, macam ais tangan pakcik tua tu. Dia punya sejuk tu mengalahkan ais. So Pak Mat ni pun dia terus lah toleh kat arah muka lelaki tua tu kan. So dia tengok muka lelaki tu, bibir lelaki tua tu nampak pucat je, macam orang tak ada darah. Tapi Pak Mat ni dia taklah syak apa-apa pun masa tu. Dia cuma fikir mungkin lelaki tua ni tak berapa sihat kot agaknya. Yalah kan, lagi pun orang tua, kalau dah jalan kaki malam-malam dekat tepi jalan, mestilah sedikit sebanyak mungkin penat ke apa ke kan, tak pun sejuk ke kan, orang tua kan. So lepas je pakcik tua tu dia naik motor Pak Mat ni, Pak Mat pun pulaslah throttle dia, teruslah dia meneruskan perjalanan tu. Hinggalah lelaki tua tu dengan tiba-tiba dia tepuk bahu Pak Mat. Tepuk. Dia minta Pak Mat ni berhentikan dia kat situ. So Pak Mat ni pun automatik teruslah berhentikan motor dia kat tepi jalan tu bila dah pakcik tu tepuk bahu dia kan, sebab nak turunkan lelaki tua tu lah. So lepas je lelaki tua tu turun daripada motor, tapi Pak Mat ni dia tak gerak terus tau, dia stay lagi. Tapi dia duk perhatikan je gerak-geri lelaki tua tu yang berjalan terbongkok-bongkok, lepas tu mundar mandir kat tepi parit dekat tepi jalan tu. Seolah-olah kan pakcik tu dia macam tengah mencari sesuatu dekat situ. Pak Mat ni pula dia jadi hairan lah kan dengan gerak-geri pakcik tua tu. Apa yang dia duk cari dalam gelap tu kan. So dia pun dekatkanlah diri dia dekat lelaki tua. Lepas tu dia pun tanya, Pakcik cik apa dalam gelap-gelap macam ni? Tanya Pak Mat ni sambil dia hulurkan torchlight dia pada pakcik tu. Tapi pakcik tu tak nak pula dia ambil torchlight daripada Pak Mat ni. Dia cuma gelengkan je kepala dia. Tak nak lah, dia tak nak ambil torchlight tu daripada tangan Pak Mat. Lalas Pak Mat je yang tolong suluhkan ke arah parit dengan pinggir jalan tu. Dia je yang tolong suluhkan. Walaupun Pak Mat sendiri pun dia pun tak tahu apa yang orang tua ni cari. So dia buat macam tu supaya pakcik tu dapatlah sekurang-kurangnya lihat kan apa yang dia cari tu dengan lebih jelas kan, dengan suluh lampu torchlight tu. Tengah duk Pak Mat ni tersuluh-suluh dengan torchlight dia tu kan, tiba-tiba cik tua tu bersuara. Dia cakap, pakcik ni benarnya jatuh dekat sini. Lepas tu ada barang pakcik yang hilang dekat sini. Bagi tahu pakcik tua tu pada Pak Mat ni. Pak Mat ni jadilah bertambah bela kan masa tu. So dia pun tanya balik dekat pakcik ni, barang apa tu pakcik? Bagilah tahu dekat saya. Manalah tahu kan, kalau saya terjumpa nanti, bolehlah saya tolong simpan kan. Saya memang selalu ikut jalan ni pakcik. Pak Mat ni offer lah kat pakcik tua tu kan, kononnya macam nak tolong lah kat pakcik tua tu carikan barang-barang dia yang hilang tu. Manalah tahu Pak Mat ni jumpa, boleh dia tolong simpankan kan. Betul tak? Lepas tu lelaki tua tu terus toleh ke muka Pak Mat. Lepas tu dia pun cakap. Tapi masa dia cakap ni, suara dia ni memang pelan je bunyinya, macam dengar tak dengar je dia cakap. Pakcik tu cakap, pakcik ni cari kepala pakcik nak. Rasanya jatuh dekat sini agaknya. Pakcik tu cakap dia cari kepala dia, mungkin jatuh dekat situ. Walaupun suara pakcik tu macam dengar tak dengar je kat telinga Pak Mat ni, tapi dah cukup dah untuk buatkan darah Pak Mat ni jadi berderau. Terus auto remang lah jadinya Pak Mat ni. Masa tu tegak terus bulu tengkuk Pak Mat ni jadinya. Tapi dalam masa yang sama, Pak Mat ni dia ada perasaan macam ragu-ragu juga tau dengan apa yang diperkatakan pakcik tua ni. Sebab bila dia tengok pakcik tua tu, dia nampak sempurna je anggota badan dia. Ada je kepala dia terlekat kat tubuh badan dia tu kan. Lagipun masa Pak Mat ni tumpangkan orang tua tu, Pak Mat ni tak adalah terasa macam seram sangat pun. Cuma yang peliknya, cuma tangan pakcik tua tu je yang terasa macam sejuk sangat. So Pak Mat ni pun dia malas nak fikir perkara berambukan. Dia pun malas nak fikir panjang. Lepas dia minta diri tu, teruslah dia bergerak tinggalkan pakcik tua tu, terus menuju ke tempat kerja dia. Malam tu, masa Pak Mat ni dekat tempat kerja dia, masa awal-awal tu semuanya nampak okey je, ada sebarang masalah pun. Tapi bila kata tengah malam menjelang tiba je, dengan tiba-tiba Pak Mat ni dia dapat rasakan badan dia ni mula dah rasa macam tak sihat tau, tak sedap badan. Macam seram-seram sejuk gitu, kejap-kejap panas, kejap-kejap sejuk badan dia. Dia betul-betul rasa tak selesa.
Macam nak demam pun ya juga. So Pak Mat ni pun fikir mungkin akibat rasa terkejut dengan apa yang pakcik tu cakap agaknya, dengan kejadian yang baru dia alami tu kot, menjadikan badan dia jadi macam tu. Tapi dia cuma teruskan je bekerja macam biasa. Walaupun badan dia tu masa tu dalam keadaan yang tak berapa nak sihat sangat. Keesokan paginya, kawan sekerja Pak Mat ni terjumpa Pak Mat dalam keadaan terbaring dekat atas lantai berdekatan dengan tandas. Pak Mat ni masa tu keadaan dia macam demam panas masa kawan dia tu jumpa. Lepas tu dia macam terkena minor stroke tau, yang mana tangan dia ni sebelah kanan ni tak boleh nak digerakkan langsung, macam tangan kanan belah kanan dia mati. Pak Mat sendiri pun dia tak sedar macam mana dia boleh jatuh pengsan dekat situ dengan tiba-tiba. Tahu-tahu dia dah tersadar je kat situ. Nasiblah Pak Mat ni tak kerja seorang-seorang masa tu. Nasib baik jugalah member dia ni jumpa Pak Mat yang tengah terlantar terbaring dekat atas lantai tu. So member dia ni pun cepat-cepatlah call ambulans. Kalaulah masa tu Pak Ahmad ni dia kerja seorang-seorang malam tu, entah apa agaknya yang terjadi dekat dia. Mungkin silap-silap air bulan ni lagi teruk kejadiannya yang berlaku. Allahu Akbar. So ada yang tanya dengan Pak Ahmad ni, kenapa dia tak terus pergi ke kerja selepas tumpangkan lelaki tua tu? Kenapa dia nak tunggu lelaki tua tu pergi cari barang dia? Pak Ahmad ni cakap, sebenarnya dia ni kesian tengokkan lelaki tua tu. Sebab lelaki tua tu dia memang nampak macam dah uzur sangat tau. Tu yang kononnya si Pak Ahmad ni dia nak temankan lah orang tua tu pergi cari barang dia kejap. Lepas tu baru dia gerakkan. So bila Pak Ahmad ni pun dah sembuh, Pak Ahmad ni pun adalah juga tanya kawan-kawan dia yang tinggal berdekatan dengan kawasan tu, Kalau ada kawan-kawan dia yang kenal ke ataupun tahu pasal pakcik ni kan. So adalah seorang kawan Pak Ahmad ni cerita, beberapa bulan yang dulu ada satu kes kemalangan maut berlaku dekat jalan tu, dekat situ, melibatkan sebuah lori dengan sebuah motosikal. So mangsa yang bawa motosikal tu adalah seorang warga emas yang datangnya bukan daripada kampung tu, kampung luar. So dikatakan masa kejadian tu kepala mangsa warga emas tu pecah. Lepas tu ada sebahagian sepihan kepala dia tu terpelanting ke dalam semak-semak yang dekat tepi parit tu. Tapi sepihan kepala tu telah pun dijumpai semula selepas tu. Sama ada cerita ni betul ataupun tidak, sama ada kena-mengena dengan pakcik tua tu, yang tu tak ada seorang pun yang tahu. Wallahualam. Apapun, semoga roh pakcik tua tu dicucuri rahmat dan tenang di sana. Amin, insyaAllah. Alright guys, habis dah kisah nombor 1. Kita terus sambung dengan cerita yang kedua. Okay, let's go. Kisah ni berlaku pada Siti yang berasal daripada Selangor, yang katanya kejadian ni berlaku ketika dia ni dalam perjalanan pulang daripada tempat kerja lama dia yang terletak dekat satu daerah dalam Kuala Selangor. Yang masa tu dia bersama dengan ayah dia. Siti ni bagi tahu kisah ni berlaku pada pertengahan tahun 1990-an, yang masa tu selepas si Siti ni tamat tingkatan 5. So biasalah kan, bila kata lepas SPM ni biasanya akan cari kerja-kerja part time dulu, sebelum nak sambung belajar ke, tak pun nak cari kerja tetap ke kan. So Siti ni pun macam tu lah juga kononnya. So si Siti ni kononnya naklah cari pengalaman bekerja. So cari kerja tu, dia pun dapatlah satu peluang pekerjaan ni dekat satu kilang ni yang terletak dekat daerah tempat tinggal dia tu. Kilang yang dia kerja ni bukanlah kilang besar pun, cuma kilang kecil je. So sepanjang 2 bulan dia kerja dekat kilang tu, sepanjang 2 bulan jugalah dia pergi dengan balik kerja tu, tak pernah sekali pun berlaku apa-apa peristiwa pelik atau menyeramkan pun dekat dia. Kisahnya macam ni. Pada malam kejadian tu, si Siti ni dia balik agak lewat sikit daripada waktu kerja dia biasa. Sebab dia terpaksa kerja overtime hinggalah ke pukul 9 malam. Seperti biasa jugalah, lepas kerja tu ayah dia akan ambil dia balik bekerja. So dia pun tunggulah ayah dia ni dekat tempat biasa. Ada jugalah kawan-kawan dia yang sama-sama tunggu transport masing-masing nak balik masa tu. So tunggu ayahnya tu lebih kurang pukul 9.30 malam macam tu, barulah ayahnya ni sampai. Tapi Siti ni tak tanya apa-apalah kenapa ayahnya tu lambat. Dia fikir mungkin ayahnya tu ada hal lain kot. Sebab sebenarnya kan, kalau biasanya ayahnya ni dah tunggu sebelum Siti ni balik kerja lagi. Tapi kali tu ayahnya terlewat sikit. So dipendekkan cerita, masa dalam waktu perjalanan balik tu, Siti ni terperasan ada sebiji motor dekat depan diorang ni. Pelan je motor tu dia punya gerak. Rider motor tu adalah seorang lelaki, tapi ada seorang lagi perempuan yang dia duduk ponceng. Perempuan tu dia memakai telekung warna putih.
Masa mula-mula Siti ni terperasankan perempuan yang pakai telekung tu, dia langsung pun tak terfikir pun perkara yang aneh-aneh ni, perkara yang bukan ni. Langsung tak terfikir pun. Bagi dia, nampak normal je perempuan tu. Yelah kan, nampak daripada belakang kan. Dia fikir mungkin perempuan yang budak lelaki tu bonceng tu, mungkin mak dia ke, tak pun kakak dia. So Siti ni memang tak berapa nak perasan lah paras rupa perempuan yang dia bonceng masa awal-awal tu. Tapi yang membuatkan Siti ni, dia jadi heran bila dia ternampakkan topi keledar yang dipakai pembonceng tu macam ada yang tak kena dengan helmetnya tu. Kedudukan dia dekat atas kepala tu macam bergoyang-goyang, macam tak betul kedudukan dia. Macam beralun-alun, macam nak terjatuh je helmet tu ke jalan raya. So nak dijadikan cerita, bila motor ayahnya Siti ni makin hampir je dengan motor budak lelaki tu, barulah Siti ni terperasan rupa-rupanya yang membonceng dekat belakang motor lelaki tu sebenarnya bukanlah perempuan bertelekung, tapi adalah satu entiti berbentuk perempuan. Entiti tu dia pakai baju color putih, lusuh warna bajunya, lepas tu koyak rabak. Yang benda hitam dekat atas kepala yang katanya macam helmet tu, rupa-rupanya bukan helmet, tapi rambut entiti perempuan tu sebenarnya. Punyalah panjang rambut tu, menampakkan sampai macam dah bentuk helmet dah. Sebemban bentuknya tu. Rambutnya tu, dia punya rambut dia panjang tu, dia sisir sampai ke bahu kiri. Lepas tu terus berjela je panjangnya. Lepas tu terletak di antara tengah-tengah penumpang dengan pembonceng. Siti ni, bila dia dah terpandangkan benda tu, masa tu betul-betul dia rasa macam tak sedar hati dah. Tapi dalam masa yang sama tu, hati si Siti ni dia terasa macam curious juga tau. Macam nak tahu juga. Dia nak tahulah kan benda apa yang dia nampak ni sebenarnya ni. So masa ayah Siti ni nak memotong motor tu, si Siti ni pun nekat. Dia nak toleh ke arah perempuan tu. Dia nak tengok sendiri apa benda agaknya tusuk tubuh tu. Sambil tu si Siti ni dia berdoa juga dalam hati dia. Dia berdoa supaya perempuan yang dia pandang ni jangan pandang dia balik. Dia risau lah kan. Dia takut kalau dia pandang perempuan tu pandang dia balik. Itu yang buatkan dia risau. So masa ayah si Siti ni dia beriringan dengan motor tu, so si Siti ni pun dia cepat-cepatlah pandang ke kiri. Ayah dia ni potong motor tu daripada belah kanan lah masa tu. So Siti ni pun toleh lah ke arah perempuan tu. Dia pun tengok. Kali bila dia toleh ke arah perempuan tu, rupa-rupanya apa yang si Siti ni harapkan tak sama dengan apa yang terjadi. Boleh pula perempuan tu terus merenung muka si Siti ni juga. Sambil perempuan tu tenung ke si Siti ni, sambil dia tersenyum sinis je kat muka Siti. So si Siti ni apa lagi? Jadi terkejut lah kan. Bukan setakat terkejut je, of course jugalah jadi takut kan. So dia pun apa lagi, terus lah dia pun peluk belakang bapak dia tu sekuat-kuat hati dia. Sambil tu dia pejamkan mata dia. Dia pejam. Masa ni dia punya takut hanya Tuhan je yang tahu. Dah maksimum dah dia punya takut tu. Memang sepanjang perjalanan tu memang langsung si Siti ni langsung tak berani nak buka pun mata dia. Tutup je mata. So sampai-sampai je dekat rumah, Siti ni masih lagi dalam keadaan menggigil. Lepas tu menangis-nangis si Siti ni. Malam tu Siti ni diserang demam panas. Meracau-racau jadinya si Siti ni. So cepat-cepatlah ayahnya Siti ni panggil kawannya ni. Kawan dia seorang ustaz untuk bantu tengok-tengokkan si Siti ni. Akhirnya dengan bantuan ustaz tu, dengan izin Allah, Siti ni berjaya dipulihkan. So disebabkan kejadian tu, Siti ni diberhentikan kerja. Sebab tak dapat datang kerja kan. Hampir 5 hari dia tak datang kerja tanpa MC. Lepas tu dia pun diberhentikan kerja terus. Tapi bagi si Siti ni pula, dia pun tak berapa kisah sangat pun kalau diberhentikan kerja. Sebab dia memang serik nak lalu jalan tu waktu malam. Dia takut. Si Siti ni cerita, dia ni sebenarnya dia tak berapa nampak sangat tau seluruh wajah perempuan tu dengan jelas. Sebab masa tu situasinya agak macam gelap-gelap sikit. Tapi dia memang perasan sekilas pandang wajah perempuan tu, mata perempuan tu bercahaya. Bercahaya merah, warna merah saga tu. Lepas tu gigi dia pula panjang, lepas tu tajam, lepas tu dia senyum kat muka Siti. Yang itu dia memang nampak. Selesai dah 2 kisah seram daripada seorang subscriber aku ni. Seram juga nampak perempuan duduk dekat belakang seat motor. Agaknya lah yang mamat yang bonceng hantu tu perasan tak ada benda yang menumpang dekat belakang seat dia. Korang rasa dia perasan tak? Aku pula yang seram sangat. Okey lah, waktu kat sini dah lewat sangat dah. Dah dekat pukul
dekat pukul 2 pagi dah rupanya. Dah dekat pukul 2 pagi dah waktu aku bercerita, rekod cerita ni. So pendek je cerita malam ni. Sebelum tu aku nak ucapkan ribuan terima kasih buat si pengantar cerita ni. Menarik cerita yang dikongsikan dia ni. So buat korang yang nak send cerita dekat aku, korang boleh share melalui email aku malammistik@gmail.com, atau korang boleh share kat mana-mana sosial media aku yang aku dah letakkan pun linknya dekat bawah ni. Cuma pesan aku, korang kena detailkan sikit kejadian ceritanya tu. Janganlah tulis pendek sangat. Nanti susah aku nak sampaikan balik kat kawan-kawan kita yang nak dengar ni. Kalau boleh cerita tu detailkan lah bila kejadiannya berlaku ke. Tak dapat tarikh spesifik. Kalau korang tahu tahun berapa pun dah cukup dah. Tempat kejadian tu, kalau takut nak bagi nama tempat tu, nama sekolah ke kan, contohnya kan. Tak berani korang nak bagi tahu nama sekolah tu, nama bangunan ke. Korang bagi tahu nama daerah lokasi kejadian tu pun dah cukup dah. Tak payah pun korang bagi tahu aku nama sekolah tu kalau korang rasa risau nak kongsikan. Lepas tu barulah korang detailkan jalan cerita tu. Alright. So dah habis dah Malam Mistik kali ni. Pendek je cerita malam ni. Hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik. Korang jaga diri korang baik-baik. Jangan berurusan dengan setan. Kalau nak hidup korang bahagia, ingat pesan aku tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye.